Okey. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini kita akan belajar bab 6. Ancaman komunis dan darurat di negara kita. Okey. Di negara kita ada 2 kali darurat. Darurat untuk menentang ancaman komunis di negara kita. Sebelum tu kita kena kenali apa itu komunis. Komunis ialah ideologi, pegangan, fahaman yang diasaskan oleh dua orang tokoh komunis, itu Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka ni telah menulis buku yang menjadi panduan berkaitan dengan ideologi komunis. Bukunya ialah Communist Manifesto dan Das Kapital. Komunis merujuk kepada orang yang menganut fahaman komunis. Dan komunisme ialah sesuatu fahaman pegangan politik yang dipegang oleh sesebuah negara yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Okey, fahaman politik. Komunis ialah fahaman politik, pegangan sesebuah negara yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Contoh-contoh negara komunis pada hari ini adalah seperti Rusia, China, Korea Utara dan juga Vietnam. Itu ialah contoh-contoh negara komunis. Namun, fahaman komunis di negara-negara itu semakin hari ini mereka telah berubah mengikut pegangan negara masing-masing. Okey. Komunis telah dibawa masuk ke negara kita sejak tahun 1920-an. Daripada dua negara. Fahaman ini datang daripada dua negara, iaitu China dan Indonesia. Antara dua negara ini, fahaman daripada China lebih memberi kesan, lebih berpengaruh berbanding fahaman daripada Indonesia. Fahaman daripada China inilah yang telah memberi kesan dan menyebabkan negara kita mengalami satu zaman sukar. Okay. Seterusnya kita akan belajar kemasukan pengaruh komunis dari China. Pada peringkat awal, fahaman komunis dibawa oleh cawangan parti Kuomintang, KMT. Cawangan parti Kuomintang. Parti Kuomintang ni ialah sebuah parti yang mentadbir China pada masa itu. Yang beribu pejabat di China. Parti Kuomintang di Tanah Melayu ialah cawangan parti Kuomintang dari China. Cawangan KMT telah ditubuhkan di setiap bandar di negeri Melayu. Apakah tujuannya? Menyebarkan pengaruh komunis. Menyebarkan pengaruh komunis. Contohnya seperti di Muar, Melaka, Seremban, Kelang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Seterusnya ada satu lagi pertubuhan, iaitu Main School. Pertubuhan ini digerakkan dalam kalangan orang-orang Hailam. Perbezaannya ialah Main School ni berada di bawah arahan Parti Komunis China, PKC. KMT dari China, PKC pun daripada China. Keadaan ini berlaku setelah mereka mempunyai krisis yang panjang dalam sejarah negara China. Mereka telah berperang dan kedua-dua parti ni kekal sampai hari ini. Cuma tempat mereka adalah yang berbeza. Tempat mereka memerintah tu berbeza. Macam Parti Kuomintang, mereka memerintah Taiwan sampai hari ini. Parti Komunis China memerintah China sampai hari ini. Mereka telah berkrisis. Sebab itulah di Tanah Melayu mereka telah berpecah. Berkrisis, mereka berperang sampailah hari ini masih lagi dalam keadaan yang tegang. Satu lagi pertubuhan yang mengawal pergerakan komunis antarabangsa dikenali sebagai The Communist International, Comintern. Comintern ni berpusat di Moskow, Rusia. Mereka telah mengarahkan anggota-anggota komunis
untuk menubuhkan parti komunis yang pertama di kawasan kita, namanya Parti Komunis Nanyang. Cuma parti komunis ini tidak berjaya untuk mencapai matlamatnya dan Kuomintern telah mengarahkan supaya sebuah parti baru ditubuhkan, iaitu Parti Komunis Malaya PKM. Okey. Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia dibawa oleh pemimpin-pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Melaka, Alimin, Moiso, Boydi Sojitro, Hasan Noisi, Winata, Soibakat, Sultan Perpatih. Okey, mereka membawa fahaman komunis ke negara kita contohnya seperti di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara dan Kedah. Sebab mereka datang ke sini ialah kerana mereka gagal PKI, Parti Komunis Indonesia, gagal menguasai Pulau Jawa dalam tahun 1926 dan mereka berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Cuma perbezaannya ialah mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu kerana komunis. Dia menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Kini ialah gambar ilustrasi Alimin dan Tan Melaka.